Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka halimul hakim. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu lagi. Lama tak berceramah. Ceramah ke Facebook. Kali ni kita ceramah di YouTube pula ya. Sekarang ni kita sambung lagi dengan kitab ni juga, iaitu Kalimah Mu'atul Siapa menurut Al-Quran, Al-Hadis dan sejarah agama-agama besar dunia. Okey, baik. Okey, baik. Sekarang ni kita akan teruskan dengan konsep Allah bagi Yahudi dan juga Kristian. Okey, kalau tengok pada buku ni, pada era sebelum dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum tu saya nak beritahu sikit tentang konsep Allah bagi Yahudi dan juga Kristian. Baik, kalau Yahudi ni, kalau konsep dia iaitu Yahweh. Macam saya sebut Yahweh dalam kitab Perjanjian Lama, tapi bagi Kristian iaitu Yesus dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau saya nak sebut pun, saya akan teruskan dengan kalau saya nak sebut pun mungkin akan habis apa yang saya akan, mungkin saya habis ceramah ni. Baik, sekarang ni pada era sebelum dan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab dikelilingi oleh kekuatan Kristian seperti Abyssinia, Habasyah dan Byzantium. Byzantium merupakan peradaban yang sangat dihormati oleh orang Arab. Bahkan Bani Ghazan yang menganut agama Kristian telah lama bekerja dengan Byzantium sejak era Raja Amr I lagi. Raja Amr I membangunkan biara-biara di Ali, Ayub dan Hanad. Okey, sebelum Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab dikelilingi oleh kekuatan Kristian. Kiranya orang Arab ni, masyarakat sekeliling dia iaitu adalah beragama Kristian, seperti Habasyah dan Byzantium. Habasyah tempat Habsyi lah, tempat Najasyi, tempat Raja Najasyi dulu. Tapi dan Byzantium iaitu kawasan orang-orang Rom di sana. Okey, Byzantium merupakan peradaban yang sangat dihormati oleh orang Arab. Jadi Byzantium ni, orang Arab ni sangat hormati Byzantium kerana Byzantium ni di kekuatan dia, orang kata bilangan kekuatan tenteranya boleh dikatakan kuat jugalah, sehingga orang Arab ni sangat hormati Byzantium. Sebab apa orang Arab hormati Byzantium? Sebab yang pertama, Byzantium ni dia satu, orang kata, kerajaan yang orang kata dia punya kekuatan tentera dia tu. Okey, bahkan Bani Ghazan yang menganut agama Kristian telah lama bekerjasama dengan Byzantium sejak era Raja Amr I lagi. Okey, di Byzantium juga ada satu kaum yang bernama Bani Ghazan yang menganut agama Kristian. Telah lama bekerjasama dengan Byzantium sejak era Raja Amr I lagi. Jadi pada zaman Raja Amr I tu, Bani Ghazan yang menganut agama Kristian dia bekerjasama dengan Byzantium. Jadi orang kata bekerjasama tu dia akan menambah lagi kekuatan Byzantium tu. Okey, Raja Amr I membangunkan biara-biara di Hali, Ayub dan Hanad. Jadi masuk biara-biara ni macam kepercayaan dia, kepercayaan Byzantium di sana lah.
Tapi tak tahulah sama ada biara-biara ni macam orang kata tempat menyembah berhala lah, tapi orang Kristian di sana tu dia taklah sangat. Okey. Bani Ghazan Bani Ghazan melayani kerajaan Byzantium sehingga akhir zaman pemerintahan Raja Jabalah II. Raja terakhir yang dikuningkan oleh penakluk Muslim sama ada Habsyah maupun Bani Ghazan, kedua-duanya merupakan penganut monofisik. Jadi pada era zaman pada Byzantium tu, Bani Ghazan ni dia layanlah kerajaan Byzantium sehingga jadi apa budaya ke apa ke lain-lain bagi orang kata kerajaan Byzantium ni dibagilah macam bantuan ke apa ke macam ekonomi ke kepada Bani Ghazan. Tapi Bani Ghazan tu layan saja apa yang dibagi oleh kerajaan Byzantium sehingga akhir zaman pemerintahan Raja Jabalah II. Raja Jabalah II ni raja terakhir yang digulingkan oleh penakluk Muslim sama ada Habsyah maupun Bani Ghazan. Okey, kedua-duanya merupakan penganut monofisik. Jadi apa dikatakan di sini, Habsyah atau Bani Ghazan ni dia penganut Kristian ni macam dia percaya pada Allah SWT juga, tapi kepercayaan dia tu macam 3 dalam 1. Wala taqulu salasa, jangan sebut 3 dalam 1 itu adalah baik bagi kamu lah. Jangan sebut kalau tak sebut, jangan sebut ia adalah baik untuk kamu. Okey. Pada sisi yang lain, terdapat negara Al-Harrah yang merupakan negara sekutu bagi Parsi. Al-Harrah memberikan pengaruh besar kepada kehidupan dan konsep padang Parsi Arab. Sebagai hasil daripada hubungan langsung di antaranya dengan pusat-pusat agama Kristian, beberapa suku nomad yang besar turut terlibat dalam proses Kristianisasi. Okey, negara Harrah yang merupakan negara sekutu bagi Parsi Arab merupakan pengaruh besar kepada kehidupan dan konsep padang Parsi Arab. Jadi Harrah ni Harrah ni macam orang kata dia bagi pengaruh lah kepada kehidupan dan konsep padang Parsi Arab. Sebagai hasil daripada hubungan langsung di antara dengan pusat-pusat agama Kristian, beberapa suku nomad yang besar turut terlibat dalam proses kristianisasi. Jadi orang Kristian ni dia macam orang kata dia bagi harta, dia bagi tata, dia bagi orang kata dia tolonglah macam orang miskin, orang masalah. Jadi sehingga orang Kristian ni dapat pengaruh besar kepada orang-orang Arab. Jadi sebagai hasil daripada hubungan antara pusat-pusat agama Kristian, suku nomad yang besar terlibat dalam proses kristianisasi. Selain itu, ramai para intelektual Arab pada zaman tersebut yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama Kristian. Misalnya tokoh penyair pada zaman itu iaitu Al-Nabigah. Al-Nabigah ni orang kata tokoh penyair lah. Jadi tokoh penyair ni Al-Nabigah ni macam tokoh penyair Kristian lah. Dibagi orang kata bantuan syair-syair untuk menarikkan orang kepada agama Kristian. Itulah kerja Al-Nabigah tu. Tapi daripada kristianisasi itu, ramai para intelektual Arab pada zaman tersebut yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama Kristian. Jadi selain daripada Nabihah, ada yang lain iaitu Al-Isha Al-Akbar yang memiliki hubungan peribadi yang cukup erat dengan Uskup Naihan. Selain pada Al-Nabihah tu, ada seorang lagi penyair bernama Al-Isha Al-Akbar yang memiliki hubungan peribadi yang cukup erat dengan Uskup Naihan. Pengetahuan Aisyah tentang agama Kristian juga sangat tinggi dan mendalam. Jadi Aisyah ni memang orang kata orang pegang teguh pada agama Kristian.
Okey, sekiranya kita menganggap bahawa orang-orang Makkah pagan sepenuhnya tidak terpengaruh oleh situasi seperti ini, anggapan tersebut adalah salah. Macam apa disebut tadi tu, apa yang kita anggap orang Mekah ni tak terpengaruh dengan situasi ni, dia anggap apa itu salah. Tapi kalau katakan mereka hanya sebagai pedagang profesional, mereka seringkali berkunjung bersama keluarga ke pusat-pusat agama Kristian. Di Mekah sini terdapat juga orang-orang Kristian seperti golongan hamba, dan mereka dari kalangan suku Bani Asad bin Abu Al-Uzza. Jadi apa yang dianggap tadi itu adalah salah. Tapi jika dikatakan mereka hanyalah sebagai pedagang profesional, mereka seringkali berkunjung bersama keluarga ke pusat-pusat agama Kristian. Jadi di Mekah sendiri ada juga orang-orang Kristian, tapi daripada golongan hamba. Tapi yang golongan tu daripada suku Bani Asad bin Abdul Al-Uzza. Okey. Adapun suku-suku Yahudi banyak telah menetap di tanah Arab. Yahudi Khaibah pada Taman dan Wadi Al-Qura ialah beberapa pusat pemukiman yang dirintis oleh para imigran Yahudi atau penganut agama Yahudi. Atau penganut agama Yahudi. Jadi suku-suku Yahudi ni banyak menetap di tanah Arab. Yathrib, Khaibah, Fada, Taman dan Wadi Al-Qura ialah beberapa pusat pemukiman yang dirintis oleh para imigran Yahudi dan penganut agama Yahudi. Sebagai apa, pada akhir-akhir pemerintahan pada akhir pemerintahan kan Nabi Sulaiman dulu pemerintah, lepas tu keturunan-keturunannya yang Raja Las tu, apabila kerajaan lain menyerang, tapi orang Yahudi ni dia satu je, dia tahu tapi tak beriman. Jadi orang Yahudi ni baca kitab Taurat, Nabi akhir zaman akan berada di tanah Arab, iaitu Khaibah, Fada, Taman dan Wadi Al-Qura. Jadi mereka ni bertumpulah di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Tujuannya bukannya untuk beriman pada Nabi, tapi nak melawan Nabi. Itulah yang suku-suku Yahudi. Itulah orang Yahudi. Meskipun di Mekah tidak jelas kelihatan praktis agama Yahudi, penduduk kan sudah akrab dengan beberapa idea-idea dasar dan konsep Yahudisme. Jadi sebab orang Yahudi ni dia punya agama dia macam pilih-pilih orang lah. Dia bukannya sebar macam kita ni, sebar kepada semua manusia. Tapi orang Yahudi ni dia macam pilih orang, memilih orang. Dia tak orang kata yang mana yang betul dia akan ambil, yang mana yang okey dia akan ambil, tapi dia akan memilih orang. Jadi sebab tu penduduk sudah akrab dengan beberapa idea-idea dasar dan konsep Yahudisme. Jadi penduduk Mekah ni ditahulah konsep Yahudi dan juga idea-idea dasar-dasar ajaran agama dia. Okey. Jadi kaum Yahudi yang Kristian di tanah Arab menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa seharian. Merujuk Tuhan Alkitab mereka dengan perkataan Allah merupakan sesuatu yang sangat lazim kerana dasar makna yang disampaikan oleh perkataan ini ialah sesuatu yang sangat abstrak. Oleh itu, boleh didapati sangat ramai orang-orang pagan Yahudi maupun Kristian yang menggunakan kata Allah dalam nama-nama mereka seperti Abdullah bin Sabah. Okey, kaum Yahudi yang Kristian ni, dia kalau sebenarnya dia nak sebarkan agama mereka, dia akan guna bahasa yang digunakan di Mekah lah, bahasa Arab. Jadi dia mereka gunakan bahasa Arab lah untuk menyebarkan, untuk dakwah pada orang-orang Arab ni. Jadi merujuk kitab mereka dengan kata Allah merupakan sesuatu yang sangat lazim kerana dasar makna yang disampaikan oleh perkataan ini ialah sesuatu yang sangat abstrak. Macam contohlah dalam pengajian pula dah, Perjanjian Lama, kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Musa bercakap, wahai Israel, ketahuilah Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Tapi orang Yahudi dalam kitab mereka tu dipanggil Allah. Macam kita Perjanjian Baru pula, nama
dalam kitab Mark 12 ayat 28 berbunyi, wahai Israel, ketahuilah Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Macam dalam kitab mereka Perjanjian Baru tu ada sebut Ella tambatan Ella sababatani, tanpa maksud Allah, kenapa kamu why have you forsaken me. Jadi apa saya katakan dalam kitab mereka tu ada, tapi dema orang kata ialah pengikut, setiap kali pengikut dia tu dia macam berbagai pengalaman lah, pelbagai orang kata idea, pelbagai pemikiran. Jadi apa saya sebut tu supaya orang kata kita tahulah orang Yahudi yang Kristian ni dia macam mana. Tetapi menurut Islam, inna dina indallah Islam. Islam adalah hanya agama yang diredai oleh Allah SWT, iaitu Islam. Okey. Jadi oleh itu boleh didapati sangat ramai orang-orang pagan Yahudi maupun Kristian yang menggunakan perkataan Allah dalam nama-nama mereka. Jadi oleh kerana dakwah daripada Yahudi dan juga Kristian, bagi ramailah orang-orang pagan, orang Yahudi maupun Kristian yang menggunakan perkataan Allah dalam nama-nama mereka, seperti Abdullah bin Sabah. Okey, Abdullah bin Sabah ni pengasas Syiah. Dia yang orang kata memperkenalkan Syiah. Jadi Abdullah bin Sabah ni lah yang orang kata yang manipulasi orang-orang Syiah di Iran tu. Okey. Demikian juga bagi ayah kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah, hamba Allah. Maksudnya bukanlah hamba bagi para dewa Arab pagan, tetapi merujuk kepada sesuatu yang lain yang masih dipercayai oleh sebahagian orang Arab. Perkataan tersebut difahami merujuk kepada Allah dalam keyakinan monoteisme Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim AS. Okey, sebab jadinya ayah kepada Nabi Muhammad iaitu Abdullah bukannya hamba para dewa Arab, tetapi merujuk pada sesuatu yang lain yang masih dipercayai oleh sebahagian orang Arab. Perkataan yang dipercayai oleh sebahagian orang Arab, kiranya macam dia masih lagi ikut ajaran Nabi Ismail AS. Jadi perkataan Allah tu dalam keyakinan, perkataan tersebut difahami merujuk kepada Allah dalam keyakinan monoteisme Ibrahim, jadi ajaran Nabi Ibrahim AS. Dalam kalangan penganut agama Kristian, penggunaan nama Allah juga banyak digunakan pada zaman itu, seperti penganut agama Kristian berbangsa Arab pada zaman persenangan Ephesus, wilayah yang dikuasai oleh pasukan Rahari dan Aritas, juga dipimpin oleh seorang uskup bernama Adilas. Nama tersebut ialah nama yang berasal daripada bahasa Yunani, iaitu Abdullah. Jadi pemakaian istilah Allah oleh penganut agama Kristian ini dibuktikan dengan sejumlah prasasti dari zaman pra-Islam yang temui di sekitar syariah. Terdapat dua prasasti penting. Pertama, prasasti yang zabat yang dimulakan dengan ucapan Bismillah, dengan nama Allah, kemudian disuli dengan nama-nama Kristian. Keduanya ialah prasasti Al-Jimal berasal dari abad ke-6 Masihi yang dimulakan dengan ucapan Allahu Ghafan, Allah yang mengampuni. Secara umumnya konsep agama Yahudi Kristian telah menjadi topik perbualan orang Arab pagan pada masa itu, tetapi kedua-duanya Arab pagan dan Yahudi Kristian saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan lagi dengan peninggalan sejarah yang menyebut bahawa gagasan tentang Tuhan yang Esa yang disebut dengan nama Allah sudah dikenali oleh bangsa Arab kuno. Ajaran Kristian yang Yahudisme diperhatikan di seluruh jazirah
Pakar sejarah juga menekankan bahawa kelompok keagamaan lain sebelum Islam ialah Hunafa, kata jamak kepada kata Hanif, sebuah perkataan yang asalnya merujuk kepada keyakinan monoteisme zaman kuno yang berasal daripada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Menjelang abad ke-7, kesedaran agama Nabi Ibrahim AS dalam kalangan bahasa Arab ini telah menghilang dan kedudukannya digantikan dengan pemujaan dengan sejumlah berhala. Sebelum kedatangan Islam, terdapat teks Arab Suryani dalam nama Allah diterjemahkan menjadi teks Allah dalam huruf Arab Risalah fi At-Tabil Al-Kash di kalimah Allah Al-Mutajasid bahasa Suryani karya Marum Yaqub Al-Rahawi, James Al-Indayasa. Buku ini dimulakan dengan perkataan Allah yang diterjemahkan daripada teks asal yang dimulakan dengan perkataan Allah. Teks asal Suryani ditulis pada tahun 578 Masihi. Bangsa dan bahasa Arab dianggap oleh orang Arab sebagai salah satu bahasa nenek moyang Arab dan disebut sebagai bahasa Arab yang asli. Bahasa tersebut juga dikenali oleh orang-orang Kristian dan Islam sebagai bahasa Arab. Jesus sendiri menurut penganut agama Kristian berbicara tentang bahasa Arab. Jadi wajarlah jika orang Arab kuno yang menjadi pemeluk agama Kristian menggunakan nama Allah yang berasal daripada dialek atau bahasa Arab. Melalui penjelasan sebelum ini, kita dapat membuat kesimpulan bahawa seluruh penganut agama Kristian di Timur Tengah tidak memiliki sebutan lain untuk menyebut nama ilahi selain perkataan Allah. Sama ada penganut agama Kristian atau Yahudi yang berbahasa Arab, mereka menggunakan nama Allah untuk merujuk pada Elohim. Bahkan pada sejarah awal kehidupan Nabi Muhammad SAW, terdapat beberapa nama penganut Kristian yang menjadi orang yang pertama membenarkan kenabiannya. Orang tersebut ialah pendeta Buhairah. Buhairah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda masih kecil, iaitu seorang baginda berusia 9 hingga 12 tahun di sebuah tempat pertabaan di Busra yang terletak di antara Syam dan Hijaz. Ketika itu Nabi Muhammad sedang mengikuti kafilah dagang bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Okey, jadi Buhairah bersetuju menyaksikan anak lelaki yang bernama Muhammad itu. Masakan tidak, dia selalu melihat awan kerap-kali bergerak memayung ke mana saja Muhammad melangkah. Sang rahib pun segera menghampiri salon Nabi dan Rasul terakhir itu. Buhairah memeriksa seluruh tubuh Nabi Muhammad SAW untuk melihat tanda-tanda kenabian yang dikerangkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Dia akhirnya menemukan tanda kenabian itu di belakang Nabi Muhammad SAW, iaitu di antara kedua bahunya. Lantas dia mencium tanda tersebut, menyaksikan tanda-tanda kenabian itu. Sang rahib pun berpesan kepada Abu Talib agar menjaga anak saudaranya itu dengan hati-hati kerana dia ialah calon rasul yang dinanti-nantikan oleh manusia. Setelah mengetahui bahawa anak lelaki tersebut ialah Nabi terakhir, Buhairah meminta Abu Talib segera pulang dengan alasan bimbang sekiranya orang-orang Yahudi Syam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, perkataan Allah, perkataan Tuhan yang disebut oleh yang disebutkan oleh Yahudi dan juga Nasrani, bahawasanya mereka menggunakan nama Allah untuk merujuk kepada Elohim. Tapi kena ingat satu benda, dalam 10 perjanjian Nabi Musa kepada Bani Israel, perintah yang 10 perjanjian, tak ada 10 the Ten Commandments. Dalam Ten Commandments tu yang commandment yang ketiga, iaitu jangan permainkan ataupun nama Allah, iaitu nama Tuhan. Jadi berdasarkan komitmen yang ketiga tu, jangan permainkan nama Allah. Jadi sebagai kita boleh gunakan untuk counter balik lah apa hujah-hujah Yahudi dengan Kristian ni. Okey, lepas tu yang Buhairah bertemu Nabi Muhammad ketika baginda masih kecil, tajuk menyaksikan anak lelaki yang bernama Muhammad, dan juga menemukan tanda Nabi. Dan sang rahib tu mengetahui bahawanya Nabi Muhammad tu Nabi terakhir, iaitu penutup segala Nabi.
Seperti mana dalam surah As-Saff ayat 6, Nabi Isa beritahu pada kaumnya, wahai kaumku, wahai kaumku, aku dah seorang rasul kepada kamu untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, iaitu Nabi yang akan datang selepasku, iaitu yang bernama Ahmad. Dalam kitab terdahulu pun ada, dalam kitab kitab terdahulu pula. Kitab terdahulu ada, seperti dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru ada disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi. Okey, saya tamatkan kuliah ini dengan tasbih kafarah suratul nas, subhanallah walhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.